Kerjasama rakyat pastikan Sarawak terus capai kemajuan, ekonomi yang kukuh beri banyak limpahan pembangunan. Perinciannya bersama-sama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Silakan Fazril. Terima kasih Otto. Kerjasama rakyat dan kerajaan Sarawak kunci kepada kemajuan dan kestabilan negeri ini. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam pertusan Hari Krismas dan Tahun Baru 2026 berkata, sokongan padu rakyat terhadap rancangan dan dasar-dasar kerajaan akan membantu Sarawak mencapai status wilayah maju dan makmur pada 2030. Beliau melahirkan rasa bangga kerana Sarawak kini menunjukkan ciri-ciri sebuah wilayah yang maju di bawah kepimpinan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Walaupun belum setaraf dengan negara maju, Sarawak jelas sedang menuju ke arah yang sama melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Oleh itu, saya menyeru kepada semua rakyat Sarawak, di mana saja berada, tanpa mengira latar belakang, untuk bersatu hati dan berganding bahu demi masa depan yang lebih cerah. Marilah kita bina sebuah negeri yang bukan sahaja hebat dari segi pembangunan, tetapi juga kaya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian alam kita. Dalam perkembangan lain, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi menyeru rakyat agar bijak dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Beliau menegaskan walaupun AI menawarkan banyak manfaat dan kemudahan, ia juga mempunyai bahaya dan risiko yang perlu diberi perhatian. Antaranya manipulasi dan penipuan, penyebaran maklumat yang tidak benar serta propaganda yang boleh menjejaskan privasi individu dan keselamatan. Ia juga berpotensi mencetuskan perselisihan faham dan perpecahan kaum. Sebenarnya itu yang di-Pertua Negeri menasihatkan rakyat untuk sentiasa menyemak fakta dan menjadi pengguna AI yang celik, aktif dan beretika. Oleh itu adalah penting bagi pihak kerajaan, industri dan masyarakat untuk bekerjasama dalam menetapkan regulasi standard penggunaan AI yang selamat, beretika dan bertanggungjawab. Bersempena Krismas yang di-Pertua Negeri menzahirkan ucapan kepada seluruh penganut Kristian. Pada kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri serta keluarga dengan penuh takzim mengucap selamat Hari Krismas kepada semua penganut Kristian di Sarawak dan juga di mana saja mereka berada. Sarawak di landasan kukuh menjadi bintang ASEAN dalam pembangunan ekonomi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, hasrat itu tidak mustahil untuk dicapai kerana Sarawak memiliki kekuatan dan sumber mencukupi. Salah satu penggerak utama ekonomi Sarawak adalah sektor tenaga bersih. Taking advantage of our vast river systems and hydropower capacity, Sarawak is poised to become a leader in clean energy production, including pioneering green hydrogen and solar power production and export. Sarawak has been identified as a contributor to the proposed ASEAN Power Grid and a source of renewable energy generation, and this will lend support to our aim to become a battery for the region. Sektor lain yang akan memacu pertumbuhan ekonomi Sarawak termasuklah gas asli, semikonduktor serta sektor baharu iaitu pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon. Premier berkata demikian dalam perutusan Hari Krismas 2025 dan Tahun Baharu 2026. Premier turut mengulangi komitmen hasil negeri akan dikembalikan kepada rakyat untuk pembangunan fizikal, ekonomi dan pembangunan modal insan. Pendapatan negeri ketika ini meningkat lebih 2 kali ganda berbanding 8 tahun lalu, satu nikmat yang wajar dikongsi bersama seluruh rakyat. Premier berkata menerusi belanjawan negeri 2026, 60 hingga 70% dari keseluruhan belanjawan diperuntuk untuk tujuan pembangunan berbanding 30 ke 40% perbelanjaan mengurus. We do not want to boast that our revenue and budget are big,
but it reflects the GPS government's commitment to expedite development, especially the provision of road infrastructure, water supply, and electricity for the benefit of our people, as well as creating an ecosystem conducive to Sarawak's economic transformation. Menyediakan kemudahan asas seperti jalan raya kekal menjadi keutamaan kerajaan negeri. Antara projek dan inisiatif kerajaan ialah pembinaan jalan Miri, Marudi, Mulu, Long Panai, Long Lama dengan kos 3.8 bilion ringgit mengguna dana sendiri. Inisiatif lain meneruskan pembinaan jalan-jalan luar bandar dan mengambil alih Jalan Bala sebagai jalan negeri. Sementara itu, bersempena Christmas, Premier menyeru rakyat terus memelihara keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Semoga perayaan ini membawa kedamaian dan rahmat kepada kita semua, khususnya masyarakat Kristian di bumi Kenyalang ini. Penglibatan pihak swasta banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi daerah lawas. Pusat-pusat komersial yang semakin berkembang menyediakan banyak peluang pekerjaan sekaligus membantu meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk. Lee Chin Tek, seorang ahli perniagaan, berpendapat kedudukan lawas yang strategik bersempadan dengan Brunei Darussalam dan Sabah menyediakan potensi ekonomi yang luas. Ini terutamanya melibatkan aktiviti perniagaan dan perdagangan rentas sempadan. Melihat kepada potensi itu, pihaknya telah melabur 150 juta ringgit dalam sektor perhotelan dan peruncitan di lawas. We have created a work opportunity for at least 800 people here. All are locals. So the whole project, I think, will be the game changer for the Lawas Town. Jumlah is about 150 million. 150 million for the whole project. Our strategy is we want to go to rural area. Katanya lagi pelaksanaan beberapa projek mega seperti Lebuh Raya Pesisir Utara NCH, Sarawak Sabah SSLR dan projek lapangan terbang lawas yang baharu juga bakal menjadi pemangkin kepada pembangunan pesat daerah lawas. Menjelang sambutan Christmas esok, orang ramai hari ini masih mengambil kesempatan membuat persiapan akhir. Tinjauan di Bandar Sibu mendapati selain membeli kuih muih dan makanan lain, masyarakat Kristian turut membeli hadiah untuk dikongsi bersama keluarga dan saudara mara. 圣诞节呢，通常我们会在家里就是 set out 圣诞树了，然后下面就是因为我们有小孩子，所以下面会准备包很多的礼物，然后对，然后那你们有交换礼物这样子？有就是给小孩子礼物啦，然后给长辈啊，家里长辈有就是 Christmas 当天会去教会崇拜。今晚的话，平安夜你们有吗？平安夜的话，我们会一起有一个来 gathering， 吃晚餐，对，吃完晚餐之后可以到15广场那边去走走啊，那边很热闹。Momen tunggu ni biasanya semua perjumpaan keluarga. Itu yang kita tunggu. Tak ada lain, tak ada lebih daripada itu. Special ni saya punya anak buah kahwin dekat Miri. So after that kami akan celebrate lagi lah. Mungkin sambung pergi 31. Tahun ni ada sebab kami satu family semua balik hari tahun ni. Semua balik. Ya. Sambutan Christmas bukan sekadar perayaan keagamaan, ia juga simbol keakraban hubungan kekeluargaan dan perpaduan kaum. Perkhidmatan feri Sedaya Kanoid dengan kapasiti 32 kenderaan di lintasan Batang Rajang mula beroperasi semalam. Ia bukti komitmen Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan kesaling hubungan dan kemudahan pergerakan penduduk setempat. Menurut kenyataan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak di Facebook, jarak dan masa perjalanan dipendekkan kepada 10 hingga 20 minit berbanding sejam setengah sebelum ini. Perkhidmatan feri tersebut beroperasi bermula 8 pagi hingga 10 malam, beri manfaat kepada komuniti Nangata dan Sedaya, Pekan Kanoid, Song, Kapit dan kawasan sekitar. Skop kerja dilaksana JKR Sarawak untuk projek tersebut melibatkan had ketinggian kren gantry, menurap semula jalan, pembinaan pondok menunggu, pondok pengawal keselamatan dan tandas. Pengoperasian perkhidmatan itu juga tanda sokongan berterusan Kerajaan Sarawak merapatkan jurang bandar dan luar bandar. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kembali kepada Otto untuk lebih banyak perkembangan dalam negara. Terima kasih Fazril langsung dari Sarawak.